صل على محمد وآل محمد. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله وبالله وبخير أسماء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik, alhamdulillah. Baik, kita sambung Baik, daripada apa yang telah kita bahaskan kita dah bahaskan agak dalam 1 jam tadi. Ana yakin antum nampak penceritaan tu sebab dia semakin padat dan semakin ringkas ana cuba sampaikan. Apa yang cuba ana sampaikan bukannya untuk memberikan kefahaman kepada antum, tidak. Ana tidak berdaya untuk memberikan faham. Tapi hanya sebagai satu laluan, penceritaan mudah dalam bahasa kita saja yang Imam izinkan untuk kita berkongsi maklumat ini. Yang mana ayat Al-Imam Rasul Muhammad wa Ali Muhammad itu adalah insan-insan kamil yang memikul ayatullah. Yang di dalam diri wujud mereka itu adalah ayatullah. Pakaian mereka adalah ayatullah. Apa ayat yang telah kita sebutkan? Ayat bermakna satu daya. Daya al-haul, al-quwwah, kekuatan, daya mewujudkan, daya menggerakkan. Artinya kehidupan kita ini dipenuhi dengan ayat ini. Itulah yang dipikul, yang menjadi pakaian kepada Muhammad wa ali Muhammad. Dan ayat itu telah kita sebutkan tadi, boleh dilihat, kita boleh melihat ayat itu, untuk kita, kaum ini perlu melihat ayat itu untuk mengenal Rasul itu. Melalui mana dia dapat lihat? Ayat itu dia mesti kena lihat melalui ufuk, dia mesti lihat melalui diri mereka sendiri. Pada diri mereka ada ayat itu, ada daya itu. Dan kita sekarang ketika detik yang sedang anda bercakap ni pun, ayat itu ada bersama dengan kita. Ketika antum menulis, ketika anda bercakap, inilah ayat yang tersisip di dalam wujud kita pada hari ini. Mesti ada. Dan kita diminta, dipujuk oleh Al-Quran untuk lihatlah ayat ini pada diri kamu. Yang mana dia tersisip di dalam setiap kewujudan. Dialah daya kamu. Kita hidup ni sekarang ni kerana ada ayat itulah. Jadi ayat ini yang kalau kita faham, kita rasa akan wujud ayat ini. Kalau kita tak dapat sehari suntuk atau 24 jam, kita dapat sesaat, seminit, 2 minit, kita latih diri kita untuk memahami, merasai ayat itu, maka itulah satu nikmat yang terbesar. Faham ayat itu, maka pasti kita akan dapat mengenal Rasul itu. Pasti akan kenal. Jiwa kita akan bersatu, rasa kita akan bersatu dengan sang imam. Itu secara umumnya. Baik. Dan kemudian kita dah sebutkan ayat itu boleh dilihat. Ayat itu lihat, bukan hanya melihat, itulah yang dinamakan iman. Maknanya kaum ini yang mahu dibawa keluar daripada zulumat kepada nur, dia perlu beriman dulu, beriman dengan ayat. Beriman yang telah diperjelaskan oleh Al-Quran, iman bermakna ru'yah, iman bermakna melihat. Bukan hanya melihat, tapi tabayyun. Bila kita melihat, antum melihat, dia menyata. Imam menunjukkan, yatlu alaikum ayatina. Dia menampakkan kita. Menampakkan kita daripada rasa. Bukan nampak daripada mata. Orang yang buta, contoh, orang buta, Imam Ali, orang pernah tanya, macam mana nak menerangkan seseorang tu tentang Allah? Orang yang tak nak percaya Tuhan. Imam Ali mengatakan apa? Kamu nak ajak orang faham tentang Tuhan, tapi dia tak tahu tentang Tuhan. Sama macam kamu ceritakan kepada orang buta, yang buta daripada lahir, tentang apa itu hitam. Dia tak faham. Sebab dia tak pernah tengok biru, dia tak pernah tengok putih, dia tak pernah tengok hijau, dia tak nampak, dia tak faham apa itu hitam. Apa itu gelap. Jadi sekarang ni, kalau kata diperlihatkan, bukan melihat dengan mata. Dia melihat dengan rasa tu sendiri. Dia akan difahamkan. Sampai nyata. Sampai terang benda tu. Sampai dia jadi terang. Jadi, Rasul memperlihatkan kepada kita melalui ufuk, ayat-ayat yang menjadi pakaian dia tadi, kita melihat, dia memberikan kita lihat, sampai Tuhan itu menyatakan. Tuhan itu menyatakan diri dia melalui ayat itu. Okey? Baik, sekarang ni, kita dah sebut, who menyatakan. Yang memperlihatkan tu adalah kami. Ini bermakna, kami itu juga
melihat itu, memperlihatkan itu ataupun melihat itu adalah menjelaskan. Bila ana memperlihatkan antum benda ni, kan? Antum nampak. Maksudnya yang nampak ni yang memperjelaskan tu Allah sendiri. Betul eh? Jadi melihat dan melihat, nampak dengan bayan tu sama. Bayan apa? Nyata-nyata. Bayan, bayin. Ayatun bayyinah, ayat yang nyata. Macam contoh Al-Quran cakap, syaitan tu adalah musuh kamu yang bayyinat, musuh kamu yang nyata. Maksudnya memang nyata. Dia zahir. Cuma kita tak perasan dia. Setan tu bukan jin. Setan tu kita lah. Kamu lah setan, takkan kamu tak nampak. Tapi kita tak perasan. Kita kata setan juga yang salah. Kan? Ana pernah berbual dengan setan bang. Nak tanya dia, Tan, kau ni asyik orang salahkan kau je apa-apa. Kau tak rasa kecil hati ke? Tak ada ustaz. Dia panggil anak ustaz. Tak ada lah, saya tak kisah ustaz. Apa pasal? Yelah, mereka ambil pakaian aku. Mereka ikut aku. Kan? Nanti mereka masuk neraka bersama dengan aku. Kita sibuk salahkan setan lah. Tapi setan tu jin sebenarnya cerita. Setan tu apa? Ngai. Kan terang. Bila kita maki orang kan setan keluar. Hari-hari kita boleh nampak setan bang. Nampak orang jahat ni, setan ni. Ya? Tapi Tuhan kita tak nampak. Nampak orang baik, ini Allah ni. Takut orang nak cakap. Oh ni Allah ni. Yang ni setan ni kita betul lah. Ini Allah ni dia. Takut. Sebab dia faham Allah tu Tuhan Zat. Kan pegangai tu. Timbul. Okey. Bila kata ru'yah, dia bayan. Macam mana dia bayankan bang? Okey, macam mana iman ni kita nak bentuk iman kan? Nak bentuk iman melihat kan? Macam mana kita nak faham bila kita melihat? Bila kita melihat ufuk, melihat diri kita, macam mana kita nak faham ini adalah bahasa Tuhan? Dia sedang mengajar kita. Rasul ini memimpin kita keluar dari zulumat kepada nur melalui bayan, melalui melihat tadi. Macam mana dia nak memperlihatkan? Tadi dia katakan ni, hatta yatabayyan kan? Sampai tabayyun kan? Okey, antum lihat nas lain menggunakan perkataan yang sama. Okey, anak tuliskan ayat ni biar kita sama-sama lihat. Barakah ni kan? Kita dapat barakah. Barakah maksudnya kebaikan yang berkekalan. Allah bersama dengan kita. Bila nak menulis pun Allah yang berikan daya itu. Dia mengatakan apa? Allah kata gini ya. Wa ma arsalna min rasulin, tidaklah kami utuskan min rasulin. Tidak kami utuskan daripada seorang rasul pun illa melainkan bilisani qaumih. Perutusan ni kan nanti dia utusan kan? Rasul diutuskan kan? Okay, sekarang Allah kata aku utuskan rasul ini dengan apa? Dengan lisan kaum. Okey? Li yubayyina lahum. Apa? Li yubayyina lahum. Rasul ini diutuskan dengan ayat, betul tak? Ayat ni ada pada diri kan? Ada pada alam. Ada pada batu. Kita tengok batu ni. Dia ayat ni, Rasul ni sedang menjelaskan kita melalui lisan. Dia bayan pada kita. Kita dah nampak batu lah. Tapi kita tak bayan lagi. Jadi nak bayan tu, kita kena faham apakah bayan yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Rasul mengajar kita melalui penglihatan kita kepada batu. Macam mana kita nak faham batu ini? Rasul menceritakan kepada kita, menyatakan tentang ayat itu melalui batu. Macam mana? Sampai bayan. Melalui apa bang? Lisan. Okey? Lisan. Artinya, batu ni dia ada lisan. Dia ada lisan. Okey, atau lihat betul-betul, atau faham betul-betul Dia ada lisan. Kita nampak benda, dia ada lisan. Okey. Rasul menjelaskan, menyatakan, membayankan kepada kita sampai kita bila apa yang diperlihatkan kepada kita. Hari ini kita melihat segala-galanya. Kadang kita tutup mata pun kita boleh gambarkan. Langsir dekat rumah warna apa? Sup, laju, merah kita kata. Duit RM50 warna apa? Sup, hijau. Memang kita pernah melihat tapi benda tu cepat. Dia seakan dia menjelaskan nyata, duit tu nyata dekat depan mata kita. Langsir di rumah kita tahu. Padahal berapa kilometer kan? 110 kilometer ni. Tapi kita
diterangkan, dinyatakan kepada kita melalui lisan. Okey, ini ana dah bahas, tapi antum lihat penghalusan penceritaan. Okey, bila kata lisan, lisan itu dalam makna bahasa kita lidah. Betul kan? Lidah. Okey, tapi bila kata lisan, contoh Allah sebut dalam Quran, apa nama tu? Tentang ayat Allah kata bilisanin Arabi. Lisanin Arabi. Al-Quran ni dia adalah lisan Arab. Maka kita faham lisan Arab maksudnya dia bahasa Arab. Betul bang? Lisan tu bahasa lah. Jadi kat sini Rasul ini dituliskan, ayat tu diterangkan dengan cara macam mana? Dengan bahasa kaum. Bahasa kaum bukan kaum umum Bahasa kaum yang beriman tadi bang. Kita kena ni, ini bahasa kaum yang khas. Bukan kaum yang umum. Kaum tu mesti khas, kaum yang beriman. Jadi Rasul ini bertajalli melalui lisan kaum itu. Orang yang beriman tu tadi, yang beriman dengan ayat. Ayat kat mana? Ayat dalam diri dia. Jadi ayat yang ada pada diri dia ni adalah pakaian Rasul. Ayat ini dia ada lisan. Rasul menggunakan perkataan menyampaikan bayan kepada kita melalui lisan. Lisan kita sendiri. Kalau lisan kita sendiri takkan bahasa. Betul bang? Takkan bahasa. Okey, kita ambil teks. Rasulullah juga guna bahasa. Rasulullah baca Quran. Bahasa tak? Tapi ada tak orang beriman? Ramai kan orang tak beriman. Jadi bukan bahasa lafzi. 23 tahun Rasulullah berdakwah secara tasyri'i. Yang berimannya berapa bang? Segelintir saja. Jadi bahasa ni ke? Bahasa Al-Quran yang antum pegang ni, Quran, ni bahasa komersial. Betul? Dia cuma sekadar komersial yang antum boleh ada nilai dalam luaran. Tapi kalau kita bakar Al-Quran, Al-Quran hilang ke? Al-Quran tak mungkin hilang bang. Sebab tu Al-Quran di sini Allah tak gunakan sekarang habis tak takut terkena tayar ni. Okey. Sebab tu Al-Quran bila kata lisan, kenapa Al-Quran tak gunakan perkataan lughah ataupun kalam? Kalam ni kata-kata, ni bahasa. Kenapa tak dia menyampaikan kepada kita melalui bahasa ataupun melalui kata-kata? Al-Quran tak nak guna perkataan ini. Tak nak. Sebab di mana ada bahasa, di situ ada kata-kata. Kata-kata memerlukan bahasa, betul kan? Sebab bila kata lughah, kita tak ambil kalam lah, sebab lughah ni pun dia bahasa kan. Bahasa itu adalah kata-kata. Lughah dia dalam, bila sebut dalam Al-Quran, lughah ni perkataan ni lagwan. Laga. Ana bagi contoh ayat supaya kita nak mudahkan kita faham. Allah kata begini, wa qala alladhina kafaru, telah berkatalah orang-orang kafir itu, la tasma'u li hadzal Quran, jangan kamu dengar Al-Quran ini, walghaw fihi, dan laghakanlah pada Al-Quran itu. Artinya apa? Kamu anggap dia macam bahasa omong kosong. Nampak? Lagha. Lughah, bahasa, asal perkataan adalah, bahasa kan tercipta, siapa yang cipta bahasa? Kita bahasa Melayu ni banyak yang kita curi. Dan ada pula orang berbangga dengan bahasa. Minta maaf ya, bangga dengan bahasa. Aku pandai bahasa Inggeris. Kan? Orang Malaysia ni tak berapa pandai bahasa Inggeris. Orang Malaysia, kutuk orang Malaysia ada. Orang KL kan suka pakai bahasa Inggeris. Kan? Dia rasa dia bahasa Inggeris. Bahasa bukan menunjukkan kepada kebijaksanaan. Tak? Sebab bahasa ni tercipta. Kan? Macam kita kata, budak tu kena pukul, habis keroyok. Keroyok tu bahasa apa? Bahasa budak-budak sekarang lagi bahasa WhatsApp. Kita tak faham bang. Dia short form letak nombor 3, letak nombor 2. Apa kau tulis ni? Tak? Sebenarnya bahasa ni dia lara. Dia suatu benda yang lara. Dia kosong sebenarnya. Dia cuma nak pikul nilai sesuatu untuk mencipta dalam satu perkataan. Ini bermakna, kenapa Allah tak guna perkataan lughah ataupun kalam? Ini makna benda ni tak ada. Benda lisan yang digunakan oleh Rasul bukan dalam erti kata yang kamu faham ni tadi. Sebab tu anda kata Al-Quran, buka Al-Quran, ini adalah komersial. Kan? Quran. Kemudian difikskan, satu dunia kena pakai rasam Osmani. Antum buka Al-Quran dulu, titik tak ada. Mana ada titik? Kan? Tak ada titik. Betul ya? Al-Quran tak ada titik. Ba ke, nun ke, huruf tak ke, tak tahu.
Nah, ini hanyalah satu commission. Sebenarnya bila Allah tak guna perkataan lugha, maka lalu Allah gunakan lisan, maknanya apa? Bila Rasul ini ayat di manusia ayat dia nak menyampaikan, dia nak bayankan kepada kita dengan lisan, maknanya lisan tu apa? Bahasa takwini. Takwiniyah. Orang marah, apa yang terzahir pada diri dia? Cakap dia. Walaupun dia cakap slow. Kan? Tak apalah, hari ni kau, nanti sikit hari kau kena lah. Cakap baik je. Tapi sebenarnya dia nak hentak je. Ada orang cakap, kau siap lah. Ada juga orang cakap kasar. Ada orang cakap lembut je. Oh, kau buat aku je, tak apa. Terima kasih. Nanti kau siap dah kau. Sebenarnya bahasa yang disampaikan tu, di sebalik itu, yang memahami bila orang dengar, orang dah faham. Okay, Al-Quran, Rasulullah dia baca kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil. Berapa ramai yang faham di sebalik kata-kata Rasul? Nah, orang hanya melihat pada tekstual tu saja. Teks. Sebab tu orang berbalah kerana teks. Nak cuba buka Al-Quran, ahli tafsir ramai, buka Al-Quran, nak cuba mencari apa di sebalik ucapan Rasul yang sebenar. Lalu Allah kata dalam Quran, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil 'ilmi." Kamu takwilkan ayat tu, kamu takkan dapat melainkan Allah dan Rasul. Jadi bukan itu sebenarnya yang Allah nak sampaikan. Ada dia di sebalik hakikat kepada Al-Quran itu sendiri. Betul Imam kata Al-Quran tu ada 4. Ada isyarah, ada hakikatnya, ada lataifnya. Jadi Al-Quran, kita tengok teks, teks dia cakap begini dan begini. Ini kita pun assume apa yang maksud yang dicakap daripada teks. Al-Quran, maka Al-Quran jadi berbagai-bagai. Hakikat yang disampaikan adalah lisan ni adalah bayan ini, dia sampai melalui kita yang faham apa yang dimaksudkan. Allah kata dalam Quran, Ar-Rahman 'allamal Quran. Dia mengajar Al-Quran. Khalaqal insan, menciptakan al-insan. 'Allamahul bayan. Lalu dia mengajarkan. Apa itu bayan? Yang mengajar bayan siapa? Allah tadi kita sebut kan? Al-Quran juga Allah. Dalam ni siapa sebut? Yang mengajarkan siapa? Yang bayankan siapa? Rasul pula. Rasul bayan melalui apa? Melalui ayat. Ayat tu di mana? Di dalam diri. Jadi bahasa apa yang digunakan? Bahasa Melayu ke? Bahasa Cina ke? Bahasa apa ke? Bahasa takwiniyah. Bahasa hakikat. Bahasa nurani. Bahasa rasa. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bila kita makan durian, contoh kalian dah sebut dah. Durian, cerita durian susah lah. Durian tak boleh beli, sakit hati lah. Keakuan tu ada lagi, tak mampu nak beli lagi, nak makan tapi tak ada. Okey. Cerita minyak wangi bang. Dia cecair yang sama macam lain. Betul Kita bau wangi. Wangi tu dia membawa satu cerita. Wangi tu dia ada satu energi yang boleh melapangkan otak. Rasulullah suruh ambil wangian, cium wangi-wangi, ambil kasturi, wangi, cium, dia melapang. Dia bawa satu lisan, satu yang membayankan kita. Indahnya Allah ini. Yang rasa siapa? Yang rasa kita aja. Bini kita marah kita, yang kita nampak tekstur tu marah. Jadi kita pun marah dia balik. Sebenarnya teks yang dia marah tu, dia nak menyampaikan cinta dia. Nak menyampaikan concern dia. Kalau orang yang faham, dia bukan faham kat teks tu tadi. Dia faham, sayang juga kau kat aku. Tapi kita, ego kita marah balik. Kau tak kerti cakap dia elok ke? Aku kan lelaki kau. Hawa kau. Orang Melaka. Dia ada bahasa bang. Bahasa yang dia tak perlu lafaz semestinya. Dia mengantar energi. Mengantar energi. Ini bahasa rasa. Kalau kita duduk seorang-seorang. Paling jujur dalam kita jadi manusia yang boleh jujur bila kita seorang. Sebab tu kita disuruh bangun malam. Macam seorang. Kita tak solat, kita duduk 8 minit wuduk, solat 2 rakaat ke. Kita duduk betul-betul. Kita akan dengar bahasa tu. Dengar.
Bahasa adalah dia punya bahasa mah. Kita kena dengar. Rasul menyampaikan sesuatu. Kita baca buku. Tekstual, kita nampak teks. Tapi kita baca, orang kedua baca buku yang sama, kefahamannya tak sama. Sebab hakikat yang menyampaikan kefahaman tu, bayan itu, adalah melalui lisan itu tadi. Yang pembaca, dia segala-galanya dia melalui lisan. Jadi hidayah tu, dia tak stop. Dia tak pernah stop. Abang listen. Dengan hear. Dengar. Dengar, sekarang kita dengar. Dengar minyak kipas, dengar ngok-ngik, ngomong. Kita dengar semua. Tapi cuba listen. Stop. Fokus. Pada satu bunyi. Satu bunyi. Begitulah. Bila kita fokus pada satu keadaan, kita faham bahasa nurani itu apa. Bila kita melihat merah, apa bahasa yang disampaikan merah? Apa? Tenaga, semangat. Merah. Memang merah ni ada tak? Warna ni ada. Warna saintis kata warna ni tak ada. Warna adalah biasan daripada mata. Warna ni sebenarnya dia tak ada sebenarnya. Dia biasan. Tapi orang kerana dah nampak ada, maka terciptalah warna merah melambangkan keberanian. Sebab kalau kita macam Anan suka benda merah, kalau benda banyak warna, benda yang pertama Anan nak tengok adalah merah. Merun. Benda yang bersifat kedua baru nampak hijau. Lepas dapat hijau baru Anan nampak biru. Dapat biru baru Anan nampak coklat. Memang dia secara turutan. Letaklah warna macam mana pun. Dia membawa bahasa. Macam anak-anak tak boleh bercakap. Dia ada bahasa. Dia ada lisan. Satu dunia bayi yang biasa, dia menangis, dia nak susu, dia lapar, dia sakit kan sama. Sama. Sikit gini. Ceklah orang hitam, kuning, biru, hijau. Ada orang hijau, biru. Warna-warna ni lah. Bahasa yang sama. Yang sama, itulah dia cakap aku nak susu. Itu lisan. Kalau ibu yang faham, biasa mak ya. Bapak tak faham sangat. Budak tu apa bunyi, apa dia nak? Sampai dulu anak set telefon. Yang budak ni asyik nangis ni, kenapa dia nak ni? Dia dah pergi kerja kan? Oh tak, begini. Dia nak susu bang, dia ngantuk bang. Bahasa dia. Bapak tak faham. Tapi sekarang ni Al-Quran cakap, ayat ini kamu boleh lihat pada diri kamu dengan rasa kamu sendiri. Sebab dia bercakap dengan kamu. Bercakap. Sedap pun bercakap. Sedap bercakap, kenyang bercakap. Apa lagi yang tak bercakap? Semua yang bercakap. Baik, kalau ini namakan ayat, kaum ini dia terkeluar daripada zulumat kepada nur. Hari ini kita duduk, kita haraplah diri kita adalah orang beriman dengan sahabat Rasulullah SAW, kita adalah orang yang beramal soleh, dan kita beriman dengan ayat itu benar sebab Al-Quran dah mengatakan dia ada dalam diri kita, pada diri kita, dialah daya hidup kita, dialah daya kekuatan kita, daya bercakap kita, daya pemikiran kita, semua dia, hidupnya adalah dia. Maka bila kita faham, dia sering berbahasa dengan kita. Imam menuntun kita melalui diri kita sendiri. Kamu kenal ini, akulah sedang menuntun kamu ke arah kebaikan. Tak perlu tunggu zuhur, zahir aku. Tak perlu. Imam zuhur, kiamat berlaku bang. Ada kata 40 hari, ada kata 4 bulan, ada kata 4 tahun. Jadi 4 sebenarnya. Tak kira lah apa-apa. Imam keluar saja 4 tahun, 4 bulan, 40 hari. Antara benda tu lah kiamat. Nak tunggu imam zuhur zahir, tak ada. Kita nak tunggu imam kan dalam diri kita ni. Imam dalam diri kita. Seperti mana Allah kamu cari? Tak ada. Kamu tak jumpa. Allah tu ada dalam diri kamu. Ada pada diri kamu. Apa? Hidup kamu itu adalah Allah. Kenyataan ni kamu adalah Allah. Jadi ini nak benda melihat. Jadi orang buta pun dia tak payah nak tunggu melihat mata. Dia diperlihatkan dan dibayan, ya Allah. Indahnya Engkau, ya Allah. Ajarkan aku, ya Allah. Hantar mak bapak yang kau tajallikan melalui mak bapak aku, dia jaga aku, ya Allah. Dia sedar, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Allah bangun, Allah duduk, Allah berdiri, Allah merenung, Allah gerak dan diam itu Allah. Semua Allah. Allah itu sebenarnya apa? Muhammad. Ayat. Apa tengok melihat. Kalau melihat ni perlu kepada mata, perlu kepada terang,
Allah kata dalam nas, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Rasul itu diisrakan. Lailan. Pada malam, hari. Minal masjidil haram, minal masjidil aqsa. Daripada masjidil haram sampai masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkati. Linuriyahu, untuk kami memperlihatkan. Min ayatina, daripada ayat-ayat kami. Innahu huwas samiul basir. Sekarang kan kita bayang, kita ambil tekstual cerita. Nabi itu diisrakan daripada Mekah, Madinah. Malam. Untuk apa? Untuk kami memperlihatkan. Malam apa boleh lihat, bang? Sekarang orang pakai spotlight, pakai lampu malam nak jalan, tambah lagi spotlight bawah. Kan? Itu pun tak nampak juga, lembu dan langgar juga. Sekarang Allah kata, aku israkan di waktu malam. Malam nampak. Tapi aku, dan Quran kata, aku nak memperlihatkan dia. Kalau kita fikir logik, Rasulullah nak lihat macam mana? Walaupun cerita ni bukan Rasulullah, bukan Muhammad. Isra dan Mi'raj tak ada cerita, tiap tahun berlaku. Boleh kata tiap-tiap hari berlaku. Allah ini kan ayat tu, innahu huwas samiul basir. Sebab apa? Dia mendengar dan dia melihat. Kerana Muhammad, kita ini hidup di atas penglihatan dan pendengaran Allah. Kamu melihat dengan Allah, kamu mendengar dengan Allah. Maka bukan cerita malam, bukan cerita siang. Siang pun orang tak nampak, berdum juga accident. Lembu pun tengah jalan pun siang-siang pun dia boleh langgar. Bukan kira. Ya. Jadi sekarang ni, bila kata ayat Al-Basir, As-Sami', kita diperlihatkan dengan rasa, dengan lisan. Lisan kita sendiri. Kaum tersebut, kaum kita yang beriman. Bila kita beriman, antum lain, Ashraf lain, Abu Usub lain, semua lain, cerita lain. Jadi benda ni, dia bukan bahasa nak bercerita, oh semalam saya mimpi cerita. Tak payah cerita, itu awak punya. Awak punya dia diam. Awak faham gitu kan? Kalau itu yang diberikan, itu yang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Maka tazkiyah. Bila dah dapat, bang, tazkiyah. Tazkiyah maksudnya, hilanglah keakuan diri, buanglah kedirian kamu. Kan? Waqad khaba man dassaha. Tapi celaka bagi kamu rasa kamu dah dimuliakan, dapat baik, kamu rasa aku dah hebat dah, aku dah orang Tuhan dah ni. Keluarlah kedirian, maka musnah. Okey. Kita lihat kenapa kita perlu melihat ni? Perlu melihat, perlu rasa, perlu bayan. Apa saja kita dah, apa saja, kullu syai, apa saja. Paling senang kita lihat perangai kita, jangan lihat luar. Luar ni kita nampak jugalah. Lihat dalam kita ni, sikap kita, kenapa kita tercipta. Ana dilahirkan 1910, 1977. 18-10 Ana dekat mana sebelum ni? Ana ada ke ketika dilahirkan 1910? Ataupun 9 bulan sebelum tu, ke mana Ana? Ada ke tak ada? Kita fikir, kita fikir sendiri tau. Hari memang kita tak ada pun. Sebenarnya Allah ni, dia memperlihatkan, dia menampakkan. Okay, kenapa kita nak kena lihat? Kenapa nak kena lihat? Nak bentuk iman tadi, untuk orang yang beriman saja yang boleh mengenal imam. Ini penting ni. Kalau tak dapat melihat, kita takkan dapat kenal imam. Imam dekat mana? Dalam diri kamu je. Kalau dia dalam mimpi kan satu alam yang benar. Kalau dia dalam mimpi, kita jumpa dia. Memang betul-betul kita jumpa dia. Kita berada dalam ruang itu. Kita tidur 7 jam, mimpi 5 minit, kita rasa macam lama sangat. Mimpinya 5 minit je. Sebab ruang masa tu putus. Wal'as. Masa itu menjadi dahr. Macam dia tiada mula, tiada akhir dia punya. Kita tidur 7 jam. Tapi dah nak subuh kan, kita boleh mimpi. Mimpi 5 minit, tapi rasa macam lama sangat. Kita jumpa sekian orang. Yang kita claim sendiri. Di imam zaman aku. Macam mana kau boleh claim? Kalau cerita dengan orang tak percaya lah. Kau bohong, kau siapa nak jumpa imam? Kau siapa nak jumpa Rasul? Kenapa Rasul nak jumpa orang bersih je ke? Kita yang nak membersihkan diri, takkan dia tak nak jumpa bang. Okey, sekarang. Antum lihat Nabi Allah Ibrahim AS. Anda ada sebut ni. Arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rab, wahai Rab, nampakkan aku. Dia guna perkataan sama ke? Linuriyahu kan. Tadi kita sebutkan sanurihim kan? Sanurihim.
Kami akan lihatkan dia. Lihat tu sampai tabayyun. Sampai nyata. Nyata apa? Nyata annahul haq. Nyata. Nampak Allah real. Nyata. Dia bayankan ini. Dia nampak dan bayangkan itu melalui lisan. Betul. Kenapa perlu pokoknya kita perlu melihat. Inilah iman. Nabi Allah Ibrahim AS dalam Quran, Allah sebut apa? Dia minta Allah, ya Rabbi arini. Perkataan yang sama dia gunakan. Nampakkan aku. Kaifa. Bagaimana kamu menghidupkan yang mati? Artinya dia nak melihat bagaimana. Dia nak lihat bagaimana. Dia Nabi kan? Abul Anbiya. Betul? Bapak segala Nabi. Nabi Arab, Nabi Bani Israel, semua datang daripada Nabi Ibrahim. Dia masih makam dia tinggi, Khalil. Hari ni minta. Kita tak minta, kita pernah minta tak? Ya Allah, nampakkanlah aku akan bingung, ya Allah. Betul, takut. Dan nampak Allah, ini bukan Allah. Setan nampak Allah, yang ni setan. Allah tak nampak. Dia kata, bagaimana kau hidupkan yang mati, ya Allah? Dia nak tengok kaifa tu bagaimana. Dia nak tengok. Awal tak tu'min, kau tak beriman ke? Bala, bahkan ya Allah. Mutlak aku beriman. Tapi liyatma'inna qalbi. Liyatma'inna qalbi, dia kata. Untuk itmi'nan, mutma'innah. Untuk memutma'innahkan qalbuku. Maknanya melihat ini adalah untuk ketenangan jiwa. Qalbu ni. Jadi melihat ini berkait dengan mata ke berkait dengan qalbu? Berkait dengan qalbu. Dia tak ada kena dengan hati, dia tak ada kena dengan mata. Kalau tengok pun mata tak nampak. Kan? Dia tak nampak ke anak handsome, bang? Dia tengok orang kedua. Contohlah kan? Tak nampak ke punya kacak lawa ni? Nampak ke akuan diri ni? Contoh dia tengok orang kedua. Mata, menipu. Patang Morgana, tengok dari jauh nampak air, nampak apa macam air. Dia tentang panas dia sebenarnya. Mata bohong, tapi kalbu dia tak bohong. Bila masalah melihat ini, dia masalah melihat dengan kalbu. Untuk menenangkan kalbu, okey. Allah cerita dalam nas lain, Allah kata ala bizikrillah. Allah kata ala bizikrillah. Ala bizikrillah, dengan zikrullah tatma'innu qalb. Kan? Ala bizikrillahi tatma'innu qulub. Betul Dengan zikir Allah kamu tenang hati. Nabi Ibrahim kata, aku nak melihat, aku tenang hati. Maknanya melihat ini adalah zikir. Zikir ni bukan subhanallah, subhanallah. Bukan tu. Ini wirid. Zikir maksudnya apa? Ingat. Menghadirkan. Rasa kehadiran. Itu zikir. Kita duduk, kita teringat siapa? Bapak kita. Kita rasa, rasa kehadiran dia. Bau badan dia, ketawa dia. Abah nak. Kan? Ketawa dia. Kiki dia kan. Bila dia dah lawak kiki. Lepas tu ujung-ujung hidup dia tak pakai gigi. Dia ada gigi basuh. Tak pakai gigi basuh. Makan kan. Kita tukang ketawakan dia. Kan? Kita datang dia hadir ni. Artinya zikir ini rasa kehadiran Allah itu. Jadi nak melihat kerana dia nak merasa kehadiran Allah. Nak rasa kehadiran ayat. Nak rasa kehadiran Muhammad. Tapi kita pernah rasa tak kehadiran Muhammad? Bila kita rasa hebat, kita tak rasa Muhammad datang. Zikrullah. Sebenarnya bila kita rasa sesaat tu bang. Seronoknya. Terima kasih Muhammad. Seronok bang. Seminit, sesaat lah. Minit tu lama. Sesaat, 2 saat. Kita rasa, kenapa aku terfikir begini? Kenapa aku fikir macam ni? Kita rasa hadir Muhammad di situ. Itu zikrullah. Imam dia cakap dah, sesaat kamu berfikir, macam kamu solat ribuan rakaat. Betul orang yang berfikir itu lebih baik. Zikrullah. Tatma'innul qulub. Hari ini tunjukkan aku. Melihat itu adalah zikrullah. Kita zikrullah, kita nampak. Ingat Abah hadir tau. Betul-betul hadir. Hadir. Berdiri berumur kadang. Tengok bapak kita bang. Berdiri bang.
Ini bukan main-main. Okey. Jelas Jadi, lepas kita tahu iman birru'yah, beriman tu maksudnya kita melihat, dia adalah zikrullah. Dia adalah zikrullah. Iman birru'yah ni adalah zikrullah. Zikir, kita duduk. Itu melihat tu. Kita beriman dengan melihat. Orang tanya, engkau pernah melihat Allah? Engkau gila aku tak pernah melihat Allah. Hari-hari melihat Allah. Okey, sekarang Allah tengah buat apa? Kena jawab apa? Sekarang Allah tengah buat apa? Allah tengah bagi aku cakap lah. Baral. Betul bang? Lagi Allah buat apa? Allah sedang mengizinkan orang lain mendengar apa yang aku cakap. Allah berikan kefahaman. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Tidak ada satu detik pun yang Tuhan tak buat kerja. Allah tak buat kerja. Apa nak tanya? Kalau kamu tak nampak, fawailul lil musallin, celaka. Jadi nampak Allah. Nampak. Imam kat mana? Dekat Iran. Imam mana? Orang bergabut nak pergi Iran lah. Siapa Syiah mesti kena pergi Iran. Tapi tak pergi Syiah, tak pergi Iran, tak pergi Syiah. Tak pergi Syiah. Tak ada Syiah. Kan? Oh, Nabi ke mana? Madinah kata. Rasul kan kat kita. Awaluna Muhammad wa awsatuna Muhammad wa akhiruna Muhammad. Awal kami Muhammad, tengah kami Muhammad, akhir kami Muhammad wa kulluna Muhammad. Semua kami adalah Muhammad. Maksudnya apa? Semua Muhammad ni. Imam tak cerita tentang diri dia. Imam cerita tentang kamu nak lihat Muhammad, kamu lihat anak kamu. Kamu lihat Muhammad, kamu lihat isteri kamu. Kamu lihat Muhammad, kamu lihat ibu kamu. Nampaklah Muhammad. Kamu lihat diri kamu, lebih kamu nampak Muhammad. Tetapi bila nampak ni, nampak Khairin, tak nampak Muhammad dah. Jelas Okey, jelas Okey, sekarang ni Allah, cepat masa Okey, bagaimana kita nak capai maqam melihat pula? Okey, kita minta melihat. Nak capai melihat. Untuk mencapai satu maqam dipanggil maqam yakin. Kaum itu adalah kaum yang perlu pada keyakinan. Bukan saja beriman dengan melihat. Iman itu perlu mencipta keyakinan. Bayan itu adalah satu keyakinan. Kita perlu capai maqam yakin itu. Mana? Bagaimana? Kan dah bahas benda ni. Bagaimana bang? Macam nak capai maqam yakin? Macam mana nak capai maqam kaum yang beriman dengan ayat ni? Yang boleh dengar rasa dalam kalbunya sampai jiwanya tenang. Dia tahu Allah sedang berbicara dengan dia. Dia tahu Muhammad bicara. Dia tahu dia duduk. Aku nak pergi kedai mana ni? Allah pandu dia pergi. Dia kosongkan diri je. Biar saja. Biar saja diri dia dibawa. Ke mana dia nak pergi. Baik dan buruk. Satu orang, kisah ni semua orang tahu. Orang ni dia dah beriman, dia dah beramal selama 40 tahun. Malaikat datang. Wahai fulan, Allah kata kau ahli neraka. Tak apa. Bukan masuk neraka. Tak apa. Dia naik balik. Kan satu kisah nak buat cerita. Penceritaan. Tapi Allah kata, kau turun balik, kau cakap dia ahli neraka. Dia ahli syurga. Wahai fulan, Allah gantikan kau untuk ahli syurga. Tak apa. Tak heran pun aku. Aku ahli neraka pun aku terima. Aku ahli syurga pun aku terima. Aku beramal bukan untuk syurga dan neraka. Aku nak Allah tu. Kau letaklah aku kat mana pun. Baik ke buruk, aku peduli apa kan. Malaikat pun pening kepala. Ada manusia begini. Kita infak RM5, kita harap besok aku dapat RM50 kot. Betul. Biasa manusia dia kan cakap tu. Kita banyak infak, jangan takut. Allah jamin rezeki kita. Yang kau nak cari rezeki. Kenapa kau tak cari Allah sendiri? Sekarang ni orang ni Allah berbicara dengan dia melalui lisan. Melalui ru'yah. Sampai dia nakkan Allah, dia nak iraah, dia nak melihat. Dia nak melihat ayat. Dia melihat ayat, dia melihat Allah. Dia melihat Allah, dia nampak jalla jalaluh wa ta'ala 'azamatu. Bukan lihat dengan mata, lihat dengan mutmainnah al-qulub, qalbu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ni dia kata maksud mutmainnah. Kalau budi dengan ngerap ya. Okey. Macam mana nak capai kaum ni, nak capai makam ni macam mana? Ya betul, hancurkan diri. Sekarang kita tengok
Kita tengok ayat wa dzakirhum bi ayyamillah. Allah sambung. Sekarang ni bukan hanya engkau bawa dia keluar berzulmat, kau kena ingatkan mereka. Why? Masukkan rasa kehadiran hari-hari Allah itu. Siapa yang masukkan? Rasul. Dia masukkan kan melalui mana? Lisan. Lisan kau sendiri. Bahasa yang kau boleh faham. Rasa yang kau boleh faham. Ini hari-hari Allah. Okay. Jangan bahas dulu apa hari Allah. Saya tak faham hari Allah. Tak apa. Sama ayat tu. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada demikian itu, pada benda itu apa? Hari-hari Allah ni. Okey? La ayatin, benar-benar ayat. Jadi ayat dia boleh mana ayat? Jadi ayyamullah ni ayat tak? Hari-hari Allah tu ayat Jadi ayat ni siapa ni? Ayat tu adalah Rasul tu sendiri. Jadi hari-hari Allah, Muhammad wa ali Muhammad. Hari Allah maksudnya apa? Hari-hari Allah, kehidupan. Bila hari di mana terzuhurnya Allah, di situ dia panggil harinya Allah. Bila kita rasa diri kita ni wujudnya Muhammad bersama kita, itulah hari Allah. Kamu rasa Muhammad dengan kamu, itu hari Allah. Hari Muharram sampai kita kan nak masuk Muharram ni. 1 sampai 10 Muharram, hari yang indah. Kita rasa Imam Abu Abdullah Husain hanya wujud pada bulan Muharram. Betul tak? Habis bulan Muharram Imam Husain dah tak wujud. Gerbak. Pukul badan, menangis. Beria sangatlah. Betul. Keluar tapi pegang handphone. Anak jumpa orang macam tu kan. Pegang handphone tapi buat nangis. Keluar pun. Jadi orang macam orang bagus sangat kat luar. Cakap, Abu Abdullah hilang lah. Ya, Abu Abdullah dekat Muharram ke atau Abu Abdullah ni hari-hari Allah? Terzuhur Abu Abdullah Husain dalam diri kita pada hari ni sekarang ni, hari Allah sedang berlaku. Abu Abdullah Husain pergi sana bukan perang. Abu Abdullah Husain bukan amar ma'ruf nahi munkar. Tak, itu semua kerja semua orang buat. Abu Abdullah bukan buat benda tu. Jangan salah faham. Muharram bukan cerita amar ma'ruf nahi munkar. Tak ada. Ini semua cerita Nabi-Nabi lain dah buat. Abu Abdullah ada special case yang dia buat. Yang kita tak nak belajar sampai sekarang. Okay, anak tak nak bahas benda tu. Benda tu besar sangat. Cerita hari Allah ni dah muncul. Dah muncul kat mana? Melalui lisan ni. Hari-hari kita bercakap ni. Rasa nak makan dah. Kita rasa je. Masih Allah, kau nak bagi aku makan rupanya. Hari Allah bang. Kita sedar itu adalah dia pandu kita. Tengok lauk kita tak bau suka. Yang tak suka tu siapa bang? Nafsu kita. Hawa tu. Kan? Nak lidah tu nak sedap. Kan? Kalau kopi, nak kena kopi tu lebih sikit gula, mesti ada dia punya. Kan? Itu hawa kita. Tak salah. Tapi jangan nyusah orang kan. Tapi ikut apa yang ada, sebat je lah. Dah apa? Okey. Allah kata, benda ni, hari Allah ni adalah Musa. Musa itu sendiri. Dia hidup. Pada benda tu, dia adalah ayat. Dia adalah ayat. Dia menjadi sebuah ayat. Dia menjadi sebuah daya. Dia menjadi sebuah indallah itu tadi. Ruang masa itu. Ruang masa ini adalah menjadi adalah untuk orang yang sabar lagi syukur. Maknanya gini, orang yang sabar dan syukur ini adalah jelmaan bagi ayat itu. Ayat itu apa? Dia adalah ayyamullah. Dia itu apa? Dia adalah Musa, Harun, Muhammad wa ali Muhammad. Jadi orang sabar lagi syukur, itulah jelmaan Muhammad wa ali Muhammad. Jadi maknanya, kalau kamu nak melihat, kamu mesti mencapai maqam sabar. Sabar bukan hanya sabar biasa. Sabar, Allah kata ini sabarin, syakurin. Syakur Sabar yang sifatnya yang menjelmakan syukur. Jadi pokoknya sabar je. Tapi sabar ni bukan sabar biasa. Sabar yang menjelmakan syukur. Syukur maknanya apa? Terima kasih ke? Allah kata dalam Al-Quran Allah sebut dalam nas begini dalam surah Fatir 34 Allah kata gini. Inna rabbana
laghafurun syakur. Allah kata. Rabb itu, Rabb kami ini, dia maha pengampun, lagi maha syukur. Allah tu berterima kasih. Syakur tu bermakna dia al-asmaul husna tak? Asmaul husna. Asmaul husna, syukur bukan bermakna terima kasih. Syakur maknanya orang yang bersyukur. Bersyukur maksudnya orang yang tabdu alaihi athar ni'mah, yang nyata terzahir pada dirinya kesan nikmat itu. Itu orang syukur. Bukan nikmat makan. Bukan nikmat minum. Dah makan, kenyang tidur. Oh, ni dah kesan-kesan nikmat yang aku makan tadi. Bukan itu. Kesan ayyamullah tu bang. Ayyamullah tu. Hari Allah hidup pada diri dia. Allah panggil dia syakur. Artinya dia tajalli kepada Asmaul Husna. Pokoknya dia adalah orang yang sabar. Nak mencapai makam ini, nak mencapai makam ru'yah, melihat ini, amanu ini, dia mesti adalah dalam kumpulan orang yang sabar. Sama dengan doa. Betul. Okey. Jadi kualiti yang tertinggi pada kaum itu apa? Untuk mencapai melihat ru'yah, untuk mencapai makam zikrullah, untuk mencapai makam mutmainnatul qulub, ya ayyuhan nafsul mutmainnah tadi. Apa dia punya nak capai makam, apa kualiti yang perlu ada? Sabar. Sabar aja. Tak ada lain. Apa makna sabar? Apa? Betul. Okay, kita ambil makna sikit tentang sabar. Supaya kita betul-betul faham makna sabar tu apa. Okay, Allah kata apa begini. Kita maknakan secara umum, sabar bermakna menahan diri dari bertindak sesuatu yang melulu. Betul tak? Itu sabar. Bukan orang tumbuk kita duduk diam. Itu kan sabar. Sabar ni maknanya kita menahan diri daripada kita bertindak melulu. Bertindak dari sudut ucapan, bertindak dari sudut perbuatan, melulu. Atau bayang sekarang ni, Allah kata, zikrullah. Zikir itu rasa kehadiran Allah. Bila rasa kehadiran Allah, wujudlah hari-hari Allah. Hari-hari Allah ni adalah kenyataan bagi orang yang sabar. Jadi orang sabar ini pula kita maknakan dengan sebagai yang menahan diri daripada bertindak melulu. Maknanya dia ini adalah orang yang sentiasa zikrullah. Yang rasa kehadiran Allah itu ada. Artinya dia tidak akan berkeputusan sehingga Allah lah yang berkeputusan. Dia merasa hilang kediriannya. Tidak ada dirinya, tidak ada akunya, tidak ada khairin. Khairin siapa yang bagi nama kan? Abah Hana. Nama tu tidak ada makna. Walaupun makna dari segi lafaz, khairin tu dua kebaikan. Betul. Ashraf maknanya apa? Kemuliaan. Sekadar nama je. Dia tak membayangkan nilai orang yang penama tu tadi. Betul. Jadi sabar tu kan makna dia gitu kan? Yang kita faham ni. Benar, sabar itulah makna dia. Artinya manusia yang menahan diri, memusnahkan keakuan diri, tidak bertindak melulu, tidak pernah bertindak secara melulu. Dia hanya menunggu arahan daripada rasa. Kalau dia bertindak, orang marah dia bertindak, artinya keakuan dia ada. Orang maki kita di depan isteri kita, depan anak-anak kita, kita sebagai suami, agak-agak rasa kita apa bang? Kita tak lawan kan anak-anak aku nampak ni. Betul bang? Betul? Kan dia kata aku, abang ni penakut ni. Datang tak bang? Oh, berani tak berani lawan juga. Acah-acah, bukan-bukan macam berani. Keakuan datang tak? Sabar ada? Ada sabar. Bukan sabar orang tampar kita. Tampaklah saya rela ditampar. Bukan begitu, itu sabar. Itu baral nama dia. Sabar lain lah. Sabar ni adalah macam mana nak cipta sabar?
Gitu kan. Nak bentuk sabar tu macam mana? Kalau tak ada musibah, kita boleh sabar? Tak ada. Jadi musibah tu perlu tak? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Aku akan balak kamu dengan sesuatu. Takut, lapar, kurang duit, nyawa, wathamarat, apa kamu usahakan semua tak jadi. Kita nampak macam buruk kan? Allah kata dalam nas lain, wa nabluukum bil khairi wasyarri. Aku akan balak kamu dengan kebaikan dan keburukan. Maknanya dalam lapar itu baik dan buruk. Dalam takut ada baik dan buruk. Maksudnya kalau kita kaya, duit banyak pun, itu juga balak. Kucing dibagi makan, tikus dibagi makan. Tapi di dalam makanan tikus ada racun. Jadi balak kiri dan kanan. Betul bang kan? Mampus tikus tu. Konon macam baik sangat bagi makan lah. Rupanya dia bagi racun dalam makanan tu. Jadi bila Allah kata wabashshirus sabirin, lihat. Jadi kita ni betapa bodohnya kita bila kita takut. Ya Allah, angkatlah balak-balak ni ya Allah. Kita buang benda yang baik ya. Kita minta dalam pemikiran akidah kita yang songsang tadi, angkatlah ya Tuhan, aku punya balak-balak, jangan ada balak. Sedangkan Quran cakap ni, balak ni aku bagi sebab aku nak bina sabar kamu. Wabashshir sabirin, gembirakanlah orang yang sabar. Maksudnya orang sabar tu gembira. Kenapa dia gembira? Dia ayam Allah. Hari-hari, setiap detik bang, Allah hidup. Setiap saat Allah hidup. Dia tak gembira. Sebab tu dia baring tidur, ya Allah, terima kasih. Senyum ni bang. Tak menangis, tak boleh senyum, ya Allah, terima kasih, ya Allah. Cakap dalam diri, seronoknya aku hidup dengan kau. Seronoknya. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, seronoknya aku hidup dengan kau hari ni. Kenyang aku. Aku jumpa orang yang baik. Hidup Jadi balak ni dulu balak baik dan balak buruk. Orang banyak duit pun balak. Orang sikit duit pun balak. Orang sehat pun balak. Orang sakit pun balak. Akhirnya dia kata apa orang sabar ni? Allazina isab, apabila dia dimusibahkan, dia hanya berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya bercakap teman. Qalu, dia kata qalu. Maksudnya qalu apa? Diri dia terzahir, realiti wujud dia mengatakan, dalam bahasa yang kita boleh lafazkan, inna lillahi. Jadi aku tak bertindak dulu. Diri aku mutlak milik Allah. Rujukan aku hanya kepada Allah. Aku tidak akan bertindak melulu-lulu. Aku tidak akan bercakap secara melulu. Kerana hanyalah aku akui diri aku dah tepat kenyataan bagi Allah. Merujuklah diri aku hanya pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duduk dia duduk tu. Maknanya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada aku. Melainkan Allah. Ini orang sabar. Jadi orang sabar adalah orang yang menyatakan Muhammad wa ali Muhammad. Jadi konsep tu lebih besar tak daripada sabar tadi? Kan? Makan ni sedap, sabar. Nak makan durian tu? Sabar. Duit tak ada lagi, sabar. Nanti tunggu. Tunggu payment dia masuk. Nanti ada kuliah, ada duit sikit, kita beli. Sabar. Itu bukan sabar. Itu hawa kita. Hawa badan nak makan. Contoh, itu bukan sabar. Kan? Nak tengok Mat Kilau, susah sangat nak dapat tiket. Sabar. Tak dapat tiket susah betul. Sabar, dia kata. Itu dia tak sabar. Sabar bukan tu bang. Itu bukan sabar. Kan? Aduh, ya Allah. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Antum lihat Allah mengatakan dalam nas. Innallaha ma'as sabirin. Betul kan? Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Jadi orang yang tak sabar Allah tak bersama ke? Bukan kan Allah kata dalam Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Betul tak? Jadi apa bezanya orang yang sabar kebersamaan Allah dengan orang sabar dengan kebersamaan orang yang tidak bersabar?
dengan orang yang awam umum ni. Maknanya orang sabar ni adalah orang yang rasa, sadar. Zikir bang, dia sentiasa rasa, oh ya Allah, seronoknya ya Allah. Allah bersama dengan dia. Allah nak kita sadar. Sebab kalau kita tak sadar pun Allah bersama kita. Kita tak rukuk pun, kita sedang berukuk bang. Kita tak bersujud kepada Allah, kita kekal bersujud. Imam Radha cakap kan dalam Quran sebut. Kamu sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Alam ini sekenalan sentiasa bertasbih. Termasuk kita. Tapi kita tak perasan pun. Nah, tasbih maksudnya apa? Kita duduk dalam paksi ruangan Tuhan saja, berlegar di situ, tak keluar. Dia mengawal kita, dia daya tenaga bagi kita. Kita rasa kita tak kata tasbih pun. Tapi kalau kita duduk dalam sadar, rentak seirama dengan nada Allah itu, subhanallah, subhanallah. Sama bang, gentak. Bukan lafaz tu. Gentak rasa itu. Itu yang Allah nak maqam naik. Yang kamu sadar, wujudnya aku bukan kamu. Ni. Jadi apa Allah kata? Innallaha ma'as sabirin. Jadi orang ni dia cakap apa tadi? Orang sabar, nak bentuk sabar ni tadi. Dia kata qalu, qalu. Dia kata inna lillah. Betul? Wa inna ilaihi raji'un. Ini anak tak nak bahas pasal kita dah bahas dah kan? Pasal kita nak masuk perbahasan lain pula depan ni. Kita nak masuk cerita Asma. Ni qalu kan? Qalu ni dia bercakap betul. Dia bukan lafaz. Kalau lafaz kita pun sedang lafaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak orang sabar ke? Tak. Tapi qalu ni. Qalu ni adalah realiti wujud diri dia. Wujud dia. Ada dia adalah orang yang sabar. Maksudnya dia menahan diri dia daripada bertindak melulu. Artinya, kan aku tak ada. Biarlah Allah yang bertindak. Bukan kita kata, nantilah Allah balas. Bukan begitu. Kan? Apa, aku tahan, aku sabar, aku tak balas balik. Biarlah Allah balas pada kau. Itu salah. Itu keakuan bang. Keakuan bang. Aku tak balas, kau buat aku tu macam. Biar kau tunggu kau balasan dari Tuhan. Punya sombong bang, rasa macam nak hancurkan orang tu bang. Syat macam sini, dendam dia dahsyat. Bukan tu. Qalu ni diri dia dah siap sabar. Okey, kita buka ayat lain mai. Wa man ahsanu qawlan mimman. Okey, ni antum perhatikan Allah kata wa man ahsanu qawlan. Siapakah orang yang sebaik-baik ahsanu sebaik-baik qaul. Bang Tadi qaul qalu dia punya qaul orang yang berqaul ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mana yang lain dia adalah la ilaha illallah, itu je dia. Dia tak ada lain dah. Paling pendek Allah. Paling pendek hu, paling tak ada, hu pun tak ada. Dah tak ada dah. Jangan sampai nampaknya aku. Maka musnahlah aku. Okey, tak payahlah, itu tak payahlah. Hu yang paling pendek. Okey. Sekarang Allah kata qaul ni adalah ahsanu qaulan. Betul, sebaik-baik qaul bang, sebaik-baik wujudi, sebaik-baik diri, sebaik-baik ayam, sebaik-baik ayamullah. Ahsanu qaul ada siapa lah? Mimman da'a ilallah. Adalah orang yang da'a ilallah. Okey, orang yang berdoa kepada. Okey. Atau berarti ni anak nak soal berdoa kepada Allah. Okey, lihat orang yang berdoa kepada Allah. Ini serius Maknanya dekat sini, kalau ini qaula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau dalam kata lain la ilaha illallah, orang yang tiada kedirian, orang yang sabar adalah orang yang tak ada kediriannya lagi. Orang yang tak ada kedirian lagi, tidak ada akunya lagi. Tak ada akunya lagi. Tak rasa sakit hati lagi. Tak ada dah. Dalam nas lain, ini nas mana anak bacakan ni? Dalam surah Fussilat ayat 33. Allah kata sebaik-baik qaul adalah orang yang berdoa kepada Allah, bang. Betul?
Jadi ini makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, doa tak? Doa. Apa makna doa? Panggil. Panggil. Menghadirkan. Menjemput. Itu doa. Okey, sekarang ni, anda lihat ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah manusia yang dirinya itu sentiasa menjemput kepada Allah, menghadirkan kepada Allah. Menjemput siapa? Panggil siapa? Sekarang mana dia panggil. Kau ini, sesungguhnya aku ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini doa. Doa ni kan panggil. Panggil, kita terjemahkan panggil, doa apa? Menghadapkan yang dipanggil kepada si pemanggil. Okey, katalah sekarang kita berdoa. Ya Allah, kita panggil Allah tak? Kita panggil Allah. Okey, kita kata kita panggil Allah. Panggil Allah balik kepada Allah. Betul tak? Adakah itu yang dimaksudkan? Panggil Allah balik kepada Allah. Sekarang tu orang tanya, panggil siapa? Dia jemput siapa? Dia hadirkan siapa untuk balik kepada Allah? Kalau kita kata doa itu panggil, ni kita haruskan lagi doa. Memang kita memanggil, menghadapkan yang dipanggil kepada yang si pemanggil. Fulan, mari datang. Dia pun datang. Jadi, sekarang ni pakai ilah. Kalau antum buka Al-Quran, tidak ada doa yang guna perkataan ilah. Zakaria da'a rabbahu, berdoa akan Rabbnya, panggil akan Rabbnya. Dia tak ada panggil, berdoalah, da'a ila rabbih, memanggillah kepada Tuhannya. Tak ada, dia tak ada kepada. Pasal dia da'a, menghadirkan Rabb itu adalah menghadirkan dirinya sendiri. Tapi kat sini Allah pakai ilah. Dia kalau kita kata aku berdoa maknanya aku panggil satu kumpulan nak balik kepada Allah. Nak panggil siapa? Panggil Allah. Panggil apa? Kalau kita kata panggil sini, orang tabligh banyak gunalah. Panggil maksudnya kita jemput manusia pergi balik kepada Allah. Jemput manusia dia kata. Ada Allah kata, mimman da'a an-nasa ila Allah, ada tak? Panggillah manusia kepada Allah, tak ada. Tak ada, Dia tak guna manusia. Dia terus direct. Sebaik-baik qaul adalah yang berdoa, yang panggil, yang hadirkan, yang jemput. Jemput apa kepada Allah? Jemput apa? Kat sini kan ahsanu qaulan, sebaik-baik qaul. Qaul ni apa? Qalu. Qalu ni adalah kami. Betul? Jadi yang dipanggil siapa? Kami. Panggil diri sendiri. Jemput diri sendiri. Hadirkan diri sendiri. Itu orang sabar. Itu doa. Kita sakit. Anak kita sakit kan? Ya Syafi. Ya Syafi, Ishfi, Waladi. Ya, kata pakai bahasa Melayu lah. Wahai yang penyembuh, sembuhkanlah anak aku. Wahai yang rawatlah anak aku. Kita panggil kat luar. Bang, jauh kan? Fa inni qariban aqrabu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan kau ni daripada urat leher ni. Dekat. Jauh-jauh kau panggil apa? Kau nak hadirkan aku, nak ubat anak kau. Aku keluar ke datang. Jadi Syafi yang kita panggil kat mana? Doa lah, zikir lah. Rasa kehadiran itu. Rasa hadir Muhammad. Rasa hadir. Akhirnya yang merawat anak kita, siapa yang rawat? Kita atas kepercayaan kita. Orang kata kau makan ubat ni, kau makan ubat ni, kau makan ubat. Tak ada ke? Gitu. Nanti dia bagi ilham. Dia ajarkan kita, dia rasakan kita. Dia yang memudahkan perjalanan kita dengan cara begitu. Betul tasyrik ini perlu. Kita tak ada kerja. Ya Razzaq. Kan? Tunjukkan aku, wahai memberi rezeki. Dia akan mudahkan kita, bagi kita semangat, bagi kita tenaga. Kita sakit, disembatkan sembuh. Kan? Dipertemukan dengan orang yang baik-baik.
Kan dia bagi rezeki melalui situ. Ada dia turun 10,000, boom. Minta KWSP 10,000 pun susah keluar. Abang, anak tak adalah 10,000. Kan? Nak kena sign sana, nak kena sign keluar, nak keluar 10,000. Itu habis keluar, bayar pula bank. Dah tak ada rasa apa pun. Nampak tak? Jangan fikir miracle. Oh, saya tunggu miracle keluar. Anak saya sakit, dia miracle. Ubat ni. Bohong. Rasa yang mengubati adalah dia, bang. Dia mengubati melalui kita. Kita tak ada duit nak beli madu. Tiba-tiba, bang, dengan kita doa tadi tu, ada orang hadiah madu. Pelik, bang. Masa orang ni hadiah ke madu, Allah hantar. Gerak. Allah bekerja untuk Allah bergerak. Ayyamullah tu hidup bergerak. Kita rasa. Terima kasih, Tuhan. Adalah beberapa perkara anak nak cerita, tapi tak boleh cerita lah. Benda tu maksudnya, sebab anak akan bercakap benda yang dekat dengan anak, benda yang berlaku dalam diri. Tapi bila kita cerita dengan diri, kita takut nanti dia jadi lain kan. Jadi sangkaan tu lain. Benda tu berlaku dalam diri anak sendiri, dalam diri keluarga. Ketika kita susah, ketika kita apa yang kita nak cakap? Percaya dengan dia. Mesti dia tolong ni. Nanti dia bagi ruang banyak. Akan dia pertemukan orang begini. Akan dia jumpakan orang begini. Dia yang hantar. Rupanya dia merawat di sini. Anak kita sakit. Kita beli ubat tak kena. Tapi orang bagi ubat tu bawah harga RM5. Orang tu kasih. Lagi di tangan dia. Baik anak kita dengan ubat tu. Tak kena sebelik. Ya. Tapi bila kita rasa hadir, inilah orang yang berdoa. Jadi orang berdoa ni apa, bang? Orang yang menghadirkan Allah. Orang yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya. Inilah orang yang memanggil diri dia balik pada Allah. Balik. Raji' pada Allah. Balik pada Allah. Allah mana? Bukan Tuhan zat tu. Balik pada ayat. Balik pada Muhammad. Balik. Itu wasilah. Kalau kamu faham ni, wasilah tu tak jauh. Wabtaru ilaihil wasilah. Berharaplah kepada dia itu al-wasilah. Dia merupakan sebuah wasilah. Al-wasilata, Allah kata. Wasilah tu apa? Dalam nas yang kita dah belajar ni. Sujjadan ruk'an yabtaghuna fadlan minallah. Dia sujud, dia rukuk, dia ibtigha' pada Allah. Ibtigha' tu wasilah. Sujud dan rukuk, bukan salat. Sujud dan rukuk tu, hilanglah keakuan diri kamu. Zikrullah, ingatlah Allah, hadirkan Allah, rasalah kehadiran Allah. Dekat situlah dikatakan bertawassul dengan Muhammad wa ali Muhammad. Jangan pergi kat kubur. Orang Syiah kan suka sembah kubur. Betul? Orang Sunni pergi sembah batu. Anak sebut jahat, anak sebut kasar. Tapi benda tu real, bang. Oh, ini ada berkat. Dia tak faham. Okey, terangkan pada anak, apa tu berkat? Babe, batu ni berkat. Cerita berkat tu apa? Macam mana dia boleh jadi berkat? Tanah Karbala ni berkat, babe. Kita nak solat mesti ke tanah Karbala, jangan tanah lain. Tanah ni berkat. Berkat tu apa? Tanah ni akan kebaling, boom. Tak ada apa. Berkat tu apa yang kamu faham? Barakah tu bukan kat batu, pada diri kamu sendiri. Bunga tu cantik, bang. Cantik kat bunga ke dekat kita lihat? Kita lihat. Isteri kita baik. Kita baik. Baik tu yang mengatakan baik tu kita ke? Memang dia mengaku diri dia baik. Kita yang kata, bang. Kita yang nilai. Jadi yang menilai ni yang benar. Sebab dia melihat. Bukan kat dia. Mungkin orang kata dia tak baik. Tapi anak baik. Sebab aku melihat. Kita 20 lepas tahun, umur kita sekarang 40 lebih. Awal dulu kahwin 20 lebih. Tapi kita lihat isteri kita macam umur 20 tahun lagi. Betul, bang? Pandangan kita sama. Lepas tu macam kita lihat anak kita dah besar macam mana pun, kita lihat dia kecil. Betul, kan? Tetap lihat anak kita kecil. Mana lihat anak kita besar, kau dah besar, dah kahwin. Aku lihat dia kecil. Dia tak mandi, kita tanya lagi. Bila kau nak mandi? Padahal dia dah beranak 2-3 orang. Betul, eh? Sama, bang. Lepas tu pandangan yang bernilai. Pandangan zikrullah, pandangan ingatan itu sangat hebat. Sangat hebat. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sampai sini je. Dah, bang? Jelas maksud doa. Doa ni satu perkara yang sangat jelas. Dia adalah zikrullah. Okay, zikrullah yang paling hebat sekali apa, Syarah? Solat. Ingat dah ni. Siapa nama? Tua.
Yang paling terhebat, zikrullah, rasa hadir Allah. Zikrullah yang mana rasa hadir Allah itu adalah solat. Okay, kita tak faham lah solat ni satu hubungan. Itu satu perbahasan. Kita pernah bahas. Dan kalau nak bahas, kita boleh bahas lagi. Tapi kita letaklah solat yang kita buat ni. Itu rasa kehadiran Allah paling hebat. Rasulullah kata, rehatkan diri kamu dengan bersolat. Betul tak? Kalau kamu penat dengan badan, kamu solat. Itulah waktu rehat kamu. Sebab apa? Itulah yang Allah kata dalam Quran. Wala zikrullahi akbar. Zikrullah itulah rasa kehadiran Allah yang paling nyata. Berdiri bang. Saya berdiri nak solat ni. Tak payah usalli dah. Mana ada usalli? Usalli kan aku yang bersolat. Ini syariat. Afwan kita juga bang. Tak payah. Angkat je. Ya. Tak payah usalli fardhu isya. Biasa. Ustaz nak angkat telinga bawah tak? Tak. Angkat je. Geram kau. Sibuk sangat. Kaki Ustaz jangan mana. Ini makruh, ini haram Ustaz. Ni batal. Kita itu habis ya. Sibuk nak jaga tangan jaga dia. Tadi berapa rakaat lupa dah. Tu biasa normal berlaku kan. Sibuk nak belajar syariat. Macam mana Ustaz kalau saya terkurang satu rukun? Sibuk. Anda tak nak jawab soalan tu. Antu nak sibuk dengan syariat. Anda pening Anda kata. Pergi buka buku-buku fatwa. Tak ada. Rasa kehadiran Allah, merasa kehadiran Allah paling nyata dalam Quran kata, wala zikrullah paling besar adalah solat. Berdiri kita berdiri ni, kita dah hilang lah bang, kosong lah. Kosong. Kita tu hanya dia lah. Daya tangan aku, daya bacaan aku, daya. Apa daya? Tak adalah bismillahirrahmanirrahim. Tak ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah baca biasa. Alhamdulillahirabbilalamin. Dia punya bacaan. Betul tajwid, tak betul tajwid, perlu dia apa? Kalau orang syariat cakap, ni tak boleh ni. Ada orang separuh, dia syadid sikit, mufarakah solat. Pasal tajwid tak betul bacaan. Imam tak baca. Kamu rosakkan. Pasal solat bukan minta begitu. Sebab tu, ada orang tak suka pergi solat jemaah. Dia suka solat seorang-seorang. Solat seorang-seorang tu, dia solat berjemaah juga. Kan? Dia bersolat berjemaah, dia bersolat dengan Muhammad dia. Dia yang mengangkat tangan, dia yang meletakkan tangan, dia yang berikan bacaan, dia yang cara duduk, cara apa. Solatlah. Buatlah kamu. Itulah zikrullah, itulah rasa kehadiran Allah yang paling besar. Jadi tuah, jangan tinggal solat. Kan? Malas-malas pun buat 2 rakaat Allah subuh. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun baring tak apa. Dah standby bantal tepi bang, budak turun tidur. Terus sambung bang. Tak apa. Buat je. Ya. Itu yang paling indah. Itu yang paling hebat. Itu doa bang. Simple. Doa itu adalah simple. Tak payah saya nak sibuk-sibuk baca panjang-panjang, tak payah. Bukalah bang doa akumen. Kita bukalah doa tawassul. Apa yang dicerita dalam doa akumen, dalam doa tawassul? Apa cerita? Tak ada minta macam-macam. Tak ada. Memuji-muji, membesar-besarkan. Dekat mana nak lihat? Alhamdulillah. Kepujian itu hanya dekat aku ni. Yang memuji Muhammad itu adalah Muhammad sendiri. Kita rasa kita yang memuji. Kita tak pernah memuji Allah. Tak pernah memuji Muhammad. Yang memuji Allah itu adalah Muhammad sahaja. Kita hanyalah tempat kenyataan bagi dia. Bahasa yang kita gunakan, lafaz-lafaz yang adalah bersifat komersial saja. Tapi sebenarnya bahasa rasa. Bahasa rasa yang paling terindah, yang paling last, yang tak ada bunyi, yang tak ada huruf apa. Menangis. Kan? Nangis ya. Habis menangis, melalak. Sampai ngik badan orang. Benda dah tak boleh kawal. Bahasa yang paling indah. Macam budak lah. Kalau baby, kalau bahasa dia kan tangan gerak kan. Habis bahasa. Habis. Itulah bahasa aku nakkan sesuatu. Doa. Jadi apa kita buat kebaikan pada hari, kita jangan harap apa. Kita harap nak mencari Muhammad saja. Betul dalam Quran kata, wasbir ma'al ladina yad'una ila rabbihim. Kamu kena bersabar, menahan diri daripada bertindak melulu. Kamu nak kekalkan ruang ini, kamu kena duduk bersama orang yang sentiasa berdoa. Sentiasa memanggil, menghadirkan Allah itu. Bila ghadat wal ashi, pada pagi dan petang, yuriduna wajhah. Semata-mata nakkan
wajahnya. Bukan nakkan wajah Allah pandang kita, tak. Nakkan terzuhurnya benda ni. Nak hari Allah itu berlaku. Hari Allah tu jadi hidup. Hidup apa? Amanah hidup kita. Susah pun kita begitu, senang pun kita begitu. Tak ada beza. Jadi dekat situ Allah, dan kalau kita dah lihat begitu, dah duduk begitu, tak mustahil rezeki akan kejar kita. Tak mustahil. Dia kejar. Kan? Sebab kita tahu, kau kaya pun kau begitu, kau miskin pun kau begitu. Kau sama. Berapa ramai para aulia, berapa ramai imam kita pun kaya-kaya. Ha. Ingat imam Abu Abdillah tu miskin ke? Tak. Tanah Karbala dia boleh beli. Kecil-kecil anak ke tanah Karbala tu. Tak. Imam punya. Imam Radha tu kan tengku mahkota tu. Pewaris harta tu. Imam Mahdi tepuk tanah keluar emas. Apa dia heran? Tak ada apa pun. Begitu juga keadaannya kan. Berapa ramai para aulia pun menjadi orang-orang yang kaya-kaya. Ramai. Tapi begitulah keadaannya. Tak adalah bezanya. Kerana keakuannya tak ada. Siapa punya? Allah punya. Bukan aku punya. Bukan aku. Ini yang kita yang dapat anak padatkan. Bukan untuk antum. Tak, anak tak cakap ini untuk antum. Tidak. Untuk kita. Khas untuk diri anak sendiri. Untuk keluarga anak sendiri. Untuk kita kan mengarah beramal. Dan kita sedang berperang. Berperang dengan diri kita sendiri. Hari ni marah isteri. Besok kita cakap dengan isteri kita. Kita ni perang, abang ni perang. Tak menang-menang juga. Kan? Kau doakanlah. Ingatlah aku. Harap supaya kita jadi baik. Kita bercakap ni supaya kita jadi lebih baik. Buang keegoan, buang rasa aku, buang mustakbar. Yastakbirun ni kita buang. Sebab kita nak bergerak ke arah yang lebih baik. Kita tak mengharapkan apa-apa, Syaraf. Kita mengharap apa? Yuridun wajah. Wajah dia. Ya. Nak panggil Allah. Nak hadirkan Muhammad. Bila kita dapat saja Muhammad di sini, faham saja Muhammad yang bersama kita, kita dah belajar ni. Rububiyah ada daripada diri kita. Sifat-sifat, 99 sifat ni, 99 asma ni, sifat ma'ani yang ni, semuanya ada kat kita ni. Concern kita dengan orang, kasih sayang kita dengan orang, marah kita dengan orang, rasa dendam kita dengan orang, semua sifat-sifat ada. Kita study sifat tu satu-satu. Rasakan sifat tu. Rupanya bukan sifat aku ni, Muhammad. Inilah yang mengenalkan kita kepada Imam Sahib Al-Asri wa zaman. Kalau Imam zaman tu keluar sekarang, Imam tak payah cakap akulah imam kau. Dia pakailah nama apa, aku tahu kau imam aku. Pasal dia ada kontak jiwa. Pasti dia akan memandu kita ke arah itu. Pasal kita dah tak ada kedirian. Dah tak ada aku. Kita hanya diri. Hanya dia. Dia gerakkan kita. Mana? Tak apalah. Di mana kaki aku melangkah, di kat situ lah yang lebih. Siapa dia yang bawa aku? Kebenaran ni. Kat mana kita nak dengar ustaz mana? Atau Ustaz Sunni pun tiba-tiba kita buka tu Ustaz Sunni. Ustaz Sunni lain kita tak nak dengar. Tiba-tiba kita terasa nak berhenti kat situ. Kita dengar. Mesti ada satu benda yang nak disampaikan kepada kita. Betul tak? Sebab dia yang bawa kita ke situ. Betul tak? Kita bawa kita ke situ. Apa saja. Anak Sunni, Wahabi, semua nak habis anak. Dulu. Kita rasa diri kita benar. Wahabi kita hentam. Sekarang kita tak. Kita nak dengar. Kita arahkan, kita minta imam pandu kita ke arah yang lebih baik. Tak kira. Kebaikan tu ada pada setiap manusia. Apa berbangsa dia, apa beragama dia adalah dirinya Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kita belajar abang hari ni, kita berusaha untuk mengarah itu dan kita sedang berperang, mudah-mudahan kita menang dalam peperangan itu. InsyaAllah kakak abang tak ada soalan lagi? Soalan yang hebat-hebat lah. Kalau tak hebat, rasa tak hebat jangan. Anak ni keakuan diri anak ni jangan main. Soalan ni jangan main dengan anak lah. Anak soalan kecil-kecil ni anak tak pandang. Boleh kalau anda rasa kalau kita tak ada soalan, kita tutup lah. InsyaAllah. Sekali lagi anda sebut, tak ada satu benda pun yang anda ceritakan pada antum nak menunjukkan kepada anda mampu memahamkan antum. Tak. Yang memahamkan antum, yang menunjukkan, yang menampakkan kebenaran tu, yang bayankan kepada adalah Muhammad wa ali Muhammad. Hanya dia. Antum dapat yang baik itu pastinya daripada Muhammad wa ali Muhammad. Dan hari ini anda mohon maaf juga kalau seandainya ada keakuan timbul dalam perbahasan anda, kedirian anda nampak pada pertemuan kita ini, anda mohon maaf. Itu adalah kelemahan nafs anda sendiri dan anda mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang. InsyaAllah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.